Lepas tu baru kita mula. Alright, macam okey je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam. InsyaAllah hari ini kita bersiaran semula Hari ini 11 Julai 2020 bersamaan dengan 19 Zulkaidah 1441. Sekali lagi anda bersama saya Ahmad Shehan, jurulatih STEM EduSpace untuk siri kedua. Dah siri kedua slot kita punya kerjaya dari STEM. Kerjaya dalam STEM. Kita 2 minggu lepas alhamdulillah kita dapat bersiaran dengan Dr. Amar sahabat saya. Dr. Amar dia saintis bahan yang dia bekerja di Kulim, tapi ada masalah teknikal sikit lah. Ada masalah teknikal sikit sebab kita punya akaun Facebook dia unpublished ke apa ke, saya tak apa faham sangat, tapi ada cikgu bagi tahu tak boleh akses. Jadi saya ucapkan terima kasih lah pada cikgu yang ingatkan tu. Okay, bagi siapa yang baru menonton kami ataupun baru like ataupun follow page EduSpace, nak maklumkan EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan latihan kanak-kanak sampailah yang nak pencen pun ada program. Selalunya kita buat program macam program STEM untuk murid sekolah sampailah ke matrikulasi. Untuk dewasa kita ada program team building, program pembinaan pasukan ke, strategic retreat orang panggil kan, dan juga program korporat. Jadi kalau nak tahu senarai penuh program kami, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua boleh tengok ke laman web. Laman web baru www.eduspace.com.my. Selama ni kita dengan EduSpace kita buat program kongsian secara bersemuka kan. Tapi masih lagi dalam fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan, kita tukarlah sebagai online kan. Jadi lagi pun ramai lagi orang boleh tengok kita punya perkongsian ni kan. Hari ni saya sangat bertuah kita ada sahabat saya daripada jauh Kalau tengok saya punya gambar ni gelap. Kan, kalau tengok sahabat saya ni daripada sini kan nampak macam putih je kan. Sebab apa? Sebab dia tengah di negara yang mengalami musim panas. Ini sahabat saya Ifwak Arif yang sekarang menyambung pelajaran di UK, University of Cranfield. Apa khabar Ifwak? Assalamualaikum. Salam kawan. Baik, sihat? Macam mana sini? Okey Okey. Suhu macam mana? Okey. Sekarang dia tak berapa panas lah, dia dalam 16-17 Celsius. Tapi sama masih okey lah. 16-17 sama 16-17. Tu macam aircon lah. Macam dalam aircon. Kalau macam kita pergi dekat Malaysia ni, kita pergi Cameron lah nak dapat 16-12 genting kan. Yang ni dekat UK sama 16-17 darjah Celsius. Tapi ni dia time heat wave 2 minggu lepas dia sampai 30 lah. Sampai 30 kan. Tapi itu macam pada biasa je lah kat Malaysia ni boleh sampai 32, 36 macam tu kan. Betul. Tapi saya difahamkan dekat UK dan macam dekat saya study kat Australia dulu dia panas kering kan. Panas kering.
Padang kering ni dia rasa tak selesa sikit. Dia sebab dia tak ada kelembapan dalam udara tu, kita rasa macam gatal apa semua kan. Jadi Kulit pun dia jadi lain. kering. Betul. Kulit jadi kering kan. Jadi kena pakailah moisturizer Jadi So, sebelum apa-apa kita bermula, saya nak minta maaf dulu kepada cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan sebab kami dua-duanya membesar di Pulau Pinang. Minta maaf kalau terlepas cakap Penang kan. Saya pun saya asal memang Perak tapi membesar di Pulau Pinang. Jadi duduk di Pulau Pinang tu dah 12 tahun, kadang-kadang terlepas juga cakap Penang tu kan. Dia dah rasa orang nak lepas rindu cakap Penang tu kan. Jadi insyaAllah kita punya perkongsian hari ni mengenai drone. Dulu saya masih belajar kat Australia dulu, dapat ambil belajar ada 2 subjek. Untuk tahun 2 dia pasal GIS. Information System, Geography Information System, dan juga masa tahun 3 ada belajar pasal remote sensing. Jadi dalam remote sensing ni apa yang kita buat, dalam bahasa Melayu dia penderiaan jarak jauh kan. Jadi apa yang dia nak deria, dia menggunakan pak lancatan canggih macam aerial photograph ke, daripada guna satelit ke untuk menderiakan permukaan bumi. Tengok ada tumbuhan ke, ada apa ke kan. Jadi kita nak cerita pasal drone ni, boleh tak mungkin Ifat cerita dulu sebagai latar belakang pendidikan dan juga dulu kerja kat mana. Silakan. Nak cakap Penang pun tak apa, jangan risau. Faham. terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Syan. Nama diberi Muhammad Ifat Arif bin Osman, berasal dari Pulau Pinang, lahir dan membesar di Pulau Pinang. Latar belakang pendidikan, saya bersekolah bersama dengan Sihan di SMKA Arishad. Terus setelah habis SPM tu, saya mengikuti program asasi Uni KL di Kolej Muara Kuala Nerang selama setahun. Kemudian tamat ketika 2012, pertengahan tahun 2012, dan start dari situ saya sehingga 2016 saya mengikuti ijazah sarjana muda di Uni KL MIAT, Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Technology, Aviation Technology. So selama 4 tahun dalam bidang aircraft maintenance, avionics, ataupun spesifikasinya adalah avionics. Kemudian setelah bergraduasi pada 2016, saya bekerja lebih kurang 2 tahun di salah sebuah company drone yang memberikan perkhidmatan drone di ibu negara di Wangsa Maju. So saya bekerja sebagai UAV Field Service Engineer selama hampir 2 tahun. Job scope saya ketika itu adalah lebih kepada memberikan servis perkhidmatan drone kepada banyak-banyak sektor yang akan kita huraikan sebentar lagi. Dan selain itu saya juga berpengalaman dalam untuk menerbangkan drone yang kecil-kecil ni, yang tak sampai 20 kilo. Selalunya job scope yang saya buat adalah pergi ke jumpa klien sebelum ke site, dan kemudian memang akan selalu berada di site untuk melakukan kerja-kerja menerbangkan drone. Dan ketika berada di office, selalunya kita repair ataupun maintenance drone tersebut. Kalau crash, kita build up again, selamatkanlah apa yang boleh diselamatkan dari drone tersebut. So selain itu, saya juga berpengalaman dalam memberikan latihan-latihan penerbangan drone kepada banyak agensi-agensi kerajaan. Saya pernah memberi latihan kepada di pejabat tanah di Perak pernah sekali, ataupun ada company-company luar yang memerlukan yang menghantar staff dia untuk belajar drone, so untuk terbangkan drone. So ada jugalah, itulah salah satu panggil job scope yang dilakukan ketika 2 tahun bekerja di company tersebut.
kemudian setelah pada 2019 Oktober itu saya terbang ke UK sambung master dalam Autonomous Vehicle Dynamics and Control. So insyaAllah lagi 2 bulan akan habis insyaAllah. Kalau tiada ada bintang. InsyaAllah kita doakan. Ya. Jadi apa dah 2 tahun kan Ifat kerja dalam bidang penerbangan drone ni. Ya. Kadang-kadang orang yang kat luar ni tak tahu lah. Dia drone, kadang-kadang ada orang sebut pasal drone. Lepas tu ada orang sebut UAV. Dia benda yang sama ke yang berbeza? Dia benda yang sama je. Tapi kalau kebanyakannya kalau orang sebut drone ni adalah multi-rotor kebanyakan lah. Multi-rotor UAV. Ya. Maknanya kipas dia banyak. Ya, ada kipas tu. UAV ni orang kata fixed wing. Tapi bagi saya definition tu adalah benda yang sama. So drone ni selalunya lebih kepada simple. So UAV lebih kepada kompleks system. Tapi basically adalah benda yang sama. Drone, UAV. Benda yang sama Jadi untuk pengetahuan Ifat juga selalunya yang tonton kita punya Facebook live ni ada cikgu-cikgu dan juga ada mak bapak orang-orang daripada kementerian dan juga pelajar-pelajar. Jadi bila dia orang sebut pasal STEM kan, dia orang tengok artikel orang cerita pasal drone kan. Kalau macam dekat Penang orang duk cerita pasal drone spray baja kan kat padi kan, buat macam mana kan. Asal STEM je drone, asal drone je STEM kan, dia macam saling berkait kan. Jadi kalau macam Ifat kan dah kerja 2 tahun dalam industri, kenapa nak sambung belajar masters dalam bidang tu? Kenapa? Kenapa? Kalau secara peribadinya alhamdulillah saya berjaya dapat tawaran daripada MARA. Saya berjaya, saya apply tu, saya ambil ujian psikometri dan berjaya untuk securekan satu tajaan MARA itu Graduate Excellence Program. So itu ada sebagai step stone untuk saya sambung belajar. Dan ketika saya bekerja selama 2 tahun tu saya tengok learning curve saya semakin berkurang. So ataupun decline. Okay. So benda tu jadi benda tu je stagnant. So saya nampak saya tiada improve by the time. So saya try untuk cabar diri saya, ini masanya untuk saya sambung study dalam bidang drone juga, sebab saya dah memang minat dalam bidang ni. So ini sebagai nak mencabar diri saya supaya saya boleh dengan lebih detail belajar tentang sesuatu teknologi yang lebih mendalam di drone di negara lain, tengok apa dia punya research yang ada di negara-negara seperti UK dan Europe. So itu salah satu sebab. Dan juga saya memang dari time sekolah dulu, dari degree pun dah memang tekad saya takkan stop sampai degree. Saya mesti ada continuous learning. Dan continuous learning tu mestilah boleh dapat sijil lah. Tak belajar saya saja, mesti paling master, dan sekarang insyaAllah akan habiskan master. Dan PhD akan dikonsiderkan nanti, masih belum consider lagi. So benda tu dah memang target dari dulu. Okay. Kadang-kadang bila ada student lah yang kita tengok, bila kadang-kadang saya buat program STEM dekat luar, berjumpa dengan budak-budak kan, kebanyakan dia orang memang tak ada minat yang mendalam nak study. Jadi bila dia orang kata nak dekat SPM, kata aku nak habiskan benda ni kan. Kata nanti lepas SPM tak orang fikir dah. Jadi ini satu mesej yang penting lah sebenarnya. Bila kita dah masuk alam universiti kan, lepas tu dia fikir aku nak kerja. Okay, bila dah masuk peringkat kejaya, bila kita masuk peringkat kejaya, kita mudah cepat, dia akan sampai ceiling tu dengan cepat. Kita akan buat perkara rutin sepanjang hari. Jadi
tiba masanya untuk kita improvekan diri kita. Malah macam kerja macam saya ni kan, katakanlah macam saya dah buat macam-macam program, masih lagi ada benda lagi yang belajar daripada apa budak-budak kan. Mungkin selama ni saya banyak buat program di bandar kan. Tapi bila saya kembali buat program di Ipoh, buat budak di luar bandar cara dia lain. Kan cara dia lain, dia cara nak explain lain. Kan mungkin pula lepas ni saya nak buat program untuk tadika contohnya. Tadika lagi susah sebenarnya, dia ingat senang. Ini pun satu peringatan jugalah masa saya banyak buat program team building, program dewasa kan. Ramai orang dia tu tak rasa cabaran, dia dah tenang, gaji pun jalan. Jadi kita buat apa, aku nak improve benda ni kan. Jadi kita kena ambil semangat yang apa macam Ifwat ceritakan tu, terus cari satu benda yang kita pegang dan yang bawa kita terus ke hadapan benda tu. Jadi macam tu lah kiranya. Jadi bila pertama kali saya dengar pasal drone ni, bila ambil subjek remote sensing ni kan, ada satu lecturer jemputan, dia masuk untuk 2 minggu. Dia sebenarnya orang Singapura tapi dia mengajar dekat University of Adelaide untuk berapa tahun lah dia kontrak, dan dia mengepalai satu NGO nama dia Conservation Drone. Conservation Drone ni NGO dia, walaupun dia orang Singapura tapi Conservation Drone ni dia punya base ni dekat Sarawak. Jadi yang menariknya ialah lecturer ni dia membina drone dengan sendiri. Dia bina start from scratch. Mungkin dia adalah sistem-sistem dia, tapi body tu dia buat sendiri, dia buat sistem dia semua. Tapi apa yang mengkagumkan ialah drone yang dia orang buat sendiri ni boleh pula lebih banyak customization dia daripada drone yang boleh didapati di kedai. Contohnya yang drone yang dia buat sendiri ada satu sensor untuk mengira sarang orang hutan. Punya gempak tu kan, macam mana selalunya kalau kita pasal drone biasalah macam kita cerita pasal DJI kan, kita boleh set pass, lepas tu balik kan. Tak apalah, yang hebat mungkinlah dia ada semasa dia boleh terbang dan pergi sendirinya. Tapi macam mana dia boleh mencipta satu sistem yang boleh mengira sarang orang hutan. Itu benda yang menarik lah sebenarnya kan. Jadi kira sarang orang hutan, mapping hutan untuk terbang kan. Jadi selain daripada, kalau kat Malaysia ni orang cerita pasal recreation lah kot kan, orang ambil gambar kahwin pun pakai drone. Selain itu apa lagi kegunaan drone selain daripada buat mapping ataupun ambil gambar kahwin? Kalau kita tengok penggunaan drone ataupun UAV dua-dua, kita tengok dari 10 tahun ataupun 20 tahun lalu. So drone atau UAV ni adalah dikuasai oleh golongan militeri. So militeri dia digunakan untuk mengintip dan sebagainya, untuk jaga border. So kegunaan tu dah memang sedia ada. Tetapi benda tu diimprovekan sehingga sekarang. Even kalau kita tengok negara-negara seperti USA, even Turki pun memang giat membangunkan drone dia orang sendiri, yang mana dah memang proof di dalam peperangan dia orang dah guna pun. So benda tu adalah salah satu sebagai aplikasi drone. So first adalah military. So kontra kepada military adalah commercial. Ini yang digunakan oleh orang awam ataupun industri-industri kecil yang boleh menggunakan drone ni sebagai salah satu income adalah inspection. So sekarang kalau dulu kita perlukan helikopter untuk pemetaan udara, sekarang kita hanya perlukan DJI Phantom ataupun drone-drone kecil yang dilengkapi dengan kamera. Ataupun dulu kita
perlukan crane untuk mengambil gambar bangunan-bangunan tinggi. Tapi sekarang kita hanya boleh menggunakan drone. Sebab saya pernah outstation di Sarawak. So dia pernah sembang dengan project manager. Dia kata dulu nak ambil bangunan, nak ambil gambar bangunan, kena naik crane untuk ambil gambar. Tapi sekarang tak payah. Hanya menggunakan teknologi. So dalam industri oil and gas also, kita gunakan drone untuk collect data, menggunakan sensor yang ada seperti kamera biasa pun yang punya Full HD ataupun thermal camera yang boleh mengambil suhu untuk oil and gas. So itu adalah salah satu aplikasi dia. Dan sekarang Giat membangun juga, orang sedang membina adalah untuk shipping and delivery. So shipping and delivery ni kalau kita tengok food delivery, salah satu company yang dah mencuba test pilotnya di Cyberjaya itu Everest Drone pun dah mencuba drone delivery. Ataupun kita tengok shipping company yang besar seperti DHL dah cuba menghantar barang menggunakan drone. Itulah salah satu advantage of drone. So tak perlu melalui jam dan sebagainya. Dan kalau itu dari segi komersialnya, ada juga boleh digunakan untuk search and rescue. So contohnya orang lemah, kita boleh gandingkan menggunakan drone yang dilengkapi kamera ataupun thermal untuk mencari orang yang lemas. Itulah satu aplikasi. Ataupun bomba, boleh menggunakan drone untuk yang dilengkapi dengan hose, power hose, water hose dan boleh menembak air. Itulah salah satu option. Banyak aplikasi yang boleh digunakan menggunakan drone ni. Kita tengok, saya selalu follow di LinkedIn company di China yang dah memang inovatif. Dia orang dah reka benda tu dah boleh siap, boleh angkat payload 100 kg. So benda ni dah advance, teknologi tu dah ada. Cumanya kita perlukan untuk negara kita perlukan orang-orang yang daripada kita sendiri, bukannya kita import dari luar. Kalau drone yang boleh angkat 100 kilo tu, maksud dia punya dimension dia ada besar kereta ke apa? Dia kecil tapi dia mungkin separuh pada kereta. Besar jugalah. Tapi dia punya 1 kilo tu macam dekat dengan peribadi sebab dekat dengan berat saya kan. Yeah. Drone dah mampu angkat berat orang macam saya. Hebat dia kan. Apa lagi? Teruskan. So ni so saya pernah sembang dengan seorang profesor ni. Dia kata the ultimate application of drone atau UAV ni adalah air mobility, iaitu pengangkutan orang. So kalau kita tengok sekarang Uber ataupun Grab menggantikan teksi. So nanti orang tak perlu ada orang tak perlu ada kereta. So kita hanya dilengkapi oleh drone ataupun UAV yang autonomously boleh kita panggil dan bawa kita ke satu tempat dengan selamat. So itu adalah ultimate-nya untuk dari segi komersial, menggantikan ground vehicle yang mana kalau kita tengok boleh sekarang memang kalau di ibu kota tu memang jam lah di KL kan. Tambah-tambah naik MR tu memang jam. So benda tu akan menggantikan. Dengan yang pentingnya adalah kita membina satu ekosistem. Dia bukannya hanya sekadar bina drone saja. Kita kena membina ekosistem, communication-nya, penerimaan orang. So kesediaan masyarakat untuk menerima benda tu. Mungkin insyaAllah 20 ataupun 10 tahun lagi kita akan dapat melihat, ataupun mungkin dalam masa 5 tahun kita dapat lihat ada universiti ataupun company besar yang sudah mencuba aplikasi ni. Menarik juga, banyak aplikasi drone ni di luar negara, tapi dekat Malaysia pun sebenarnya banyak juga. Kalau macam drone ni digunakan untuk pemantauan, surveillance masa PKP dulu. Salah satunya company Aerodyne. Encik Kamarul, mungkin di tengah tengok Encik Kamarul.
company Aerodyne menggunakan teknologi drone untuk surveillance. Dan juga masa PKP ni saya rasa 2 minggu lepas kot ada keluar berita satu warga negara Singapura mesti dah dengar kan, warga negara Singapura cuba untuk hantar masuk dadah daripada Singapura masuk ke Johor menggunakan drone. Punya hebat dia kan drone itu adalah orang panggil sisi belakang drone. Sisi belakang drone ada benda yang baik, ada yang tak baik kan. Apa-apa benda pun ada benda dia punya benda baik dan buruk dia kan. Dia macam pisau juga kan. Pisau okey kita boleh potong benda tu, kadang-kadang dia boleh dijadikan senjata. Jadi sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, nak ucap terima kasih kepada penonton kita kat Facebook, Cikgu Sharifah Aminah, Cikgu Sharifah Aminah daripada Ipoh Perak yang sentiasa menyokong program EduSpace. Lepas tu kawan-kawan lama daripada SMK Irsyad, Ruzaini ada, Faiz Najmi ada, Papa baru, tahniah Faiz. Lepas tu kawan-kawan di matrikulasi, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kita punya live hari ni. Mungkin ada jejak kasih lah, ada Ifwat kan, ada Shihan pula, Shihan tiap-tiap minggu ada, Ifwat ni kan, Ifwat ada tiap minggu. Jadi kita nak sambung balik tanya Ifwat ni kan. Saya dulu masa kecil banyak tengok Doraemon kan. Kita zaman tu start daripada Doraemon ada kat TV1, TV2. Lepas tu dia penghujung-hujung dia ada dekat NTV7 pukul 7.30 je. Time maghrib kan? Time maghrib pula dia nak on tengok Doraemon kan. Tapi tak apalah. Dia satu manga dan anime yang bermula daripada 60-an, 70-an, tapi dia sering menceritakan pasal masa depan. Kan? Jadi Doraemon daripada masa depan dia bawa dia punya alat-alat tu membantu Nobita dalam dia punya kelemahan-kelemahan dia kan. Dia salah satu alat yang paling banyak digunakan oleh Doraemon tu dia punya buluh terbang, Takekotta kan. Dia konsep macam drone juga kan. Jadi mungkin kalau saya masa kecil tengok Doraemon lah, tengok mesin cahaya masa. Jadi itu yang buatkan saya berminat dengan STEM ni kan. Jadi kalau nak tanya Ifwat pula kan, apa yang menjadi pendorong Ifwat nak start masuk belajar daripada drone ni? Adakah masa kita punya kenangan menengok TODM di Batuas dulu tahun 2010? Ya, saya ingat lagi. Adakah masa tu ataupun ada masa yang lain? Silakan. Saya benda ni adalah startnya minat pada drone adalah ketika tahun akhir di UniKM Niat. Time tu saya follow kawan main drone. So bina kapal, lepas tu terbang, saya hanya boleh tengok dan minat. Dan dari minat tu saya tekad ini salah satu option ataupun future yang akan digunakan pada masa depan. So benda tu adalah salah satu sebab pada saya untuk meneruskan dalam bidang drone ni. Dan kalau kita tengok di Malaysia penggunaan drone ni orang panggil drone service ni di Malaysia adalah memang sangat advance. Kita ada company-company drone yang global yang berasalnya dari Malaysia. So benda tu trigger saya untuk menceburi di dalam bidang drone ni. Itulah salah satu sebabnya. Kalau tengok sebenarnya dia orang ramai tak tahu dah. Sebenarnya Malaysia punya kepakaran dalam drone ni kompetitif. Kompetitif sebenarnya. Dan sebab mungkin di sini mungkin kita banyak hebahkan perkara-perkara hiburan ataupun orang bercakaran kan, tapi kehebatan orang di Malaysia sendiri tu kita kurang wawarkan kan sebenarnya kan. Betul. Bila Ifwat study kan, bila mungkin Temiat ataupun mungkin study di Cranfield ni lah sekarang kan. Dah berapa lama dekat Cranfield? Masuk tahun?
No, setahun je di Oh, master setahun. di UK setahun je. Master dia Sudah setahun sudah kan? sudah hampir 8 bulan lah di sini. Okay, di Cranfield 9 bulan. insyaAllah setahun. Lepas tu pengalaman kerja dah 2 tahun kan? Ada tak perkara yang bila Ifuad fikir kan, alah kalau lah aku belajar benda ni betul-betul kat sekolah, InsyaAllah aku buat kerja ni lagi elok. Ada tak satu benda tu? Boleh kongsikan tak? Dia bila saya belajar di Cranfield lah, mostly di Cranfield, so saya dapat lihat basic matematik ni sangat penting. So masa dekat sekolah dulu, saya ni bukanlah seorang pelajar yang gifted. So saya adalah seorang yang kalau nak dapat keputusan yang cemerlang, saya kena rajin. Saya taklah berapa rajin sangat. So taklah berapa cemerlang sangat. Tapi bila saya belajar beberapa modul di hampir 90% modul yang saya ambil di Cranfield ni, hampir 90%-nya adalah base-nya adalah matematik. Okay. Ya. So kalau kita tengok integration-nya, differentiation-nya masih digunakan sampai sekarang. Standard deviation, mean, root mean square semua tu digunakan sampai boleh kata time PhD pun akan digunakan. Benda tu adalah basic. Tapi masa time sekolah dulu saya tak tahu benda ni fungsinya untuk apa. Masa sekolah tu subjek apa topik differentiation dengan integration tu kan topik yang paling best sekali dalam So benda tu kita tak tahu function. So main-main lah. Tapi bila dah jumpa aplikasi, baru kita faham ni function dia. Sama juga macam fizik di sekolah menengah. Basic je tu digunakan sampai sekarang. Ini merujuk pada Newtonian physics lah, motion kan. Motion. Even kalau kita belajar control system, so kalau kita belajar control system untuk nak design mathematical model satu kereta, so dia punya force, moment semua tu adalah benda yang kita belajar di time sekolah dulu. Tu benda yang kata kalau saya belajar betul-betul time sekolah dulu, ni boleh senang ni. So time masa ni agak struggle lah juga untuk faham sebab dah lama tinggal kan. Dia jadi kerja lebih pula bila kita nak benda tu ada tapi nak revise sampai kita boleh apply benda tu makan masa. Dan mungkin kena tanya ramai orang. Jadi ini tema yang sama sebenarnya. Kita tengok 2 minggu lepas kita buat FB Live dengan Dr. Amar, kawan saya, dia saintis bahan kan. Jadi dia ada tema yang sama. Nombor satu ni ialah bila kita sebut pasal sains ni, sebut pasal STEM lah sebenarnya. STEM ni ialah satu jurusan yang dia ada pelbagai disiplin. Dia bila nak kata satu benda tu dia bukan sains saja. Tak boleh. Dia tak boleh bukan teknologi saja, bukan. Nak kata purely matematik pun bukan. Jadi kalau nak masuk dalam bidang pekerjaan yang serba kompetitif sekarang ni, lagi-lagi pasca 2020 dah lepas COVID pula, kita kena mahir 4 benda ni. STEM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik. Dan kita tak boleh nak kata tak apalah aku tak pandai mat, aku pandai kimia. Tak boleh. Masa saya belajar kimia dulu ada juga differential equation. Jadi macam ada macam besar ni lah penyesalan ni kan, macam buat main-main. Tapi diberilah peluang untuk menebus semula kita punya ni kan. Jadi itu perkara yang penting. Jadi kalau ada adik-adik kat luar sana, benda ni tak boleh lari. Katakanlah memang betul minat sains tapi tak boleh abaikan semua benda. Katakanlah tak minat biologi tapi sebenarnya ada biologi dia pula dalam apa-apa bidang yang kita ambil kan. Jadi itu satu benda yang ni lah. Jadi dalam kita punya soalan seterusnya, masa Ifuad masa kerja dulu kan, saya nampak banyak pergi ke Sarawak semua kan, buat kerja-kerja di lapangan kan.
apa benda yang paling best kali kerja sebagai apa UAV field service Ya. engineer, service Ya. engineer. Mungkin ada perkara yang mungkin boleh menambat minat lagi ramai adik-adik ni. Oi, sebenarnya best lah. Boleh kongsikan sikit tak? So antara yang best adalah travel. Itu yang best. Kita dapat salah satunya kita dapat explore tempat baru. So saya tak pernah ke Sarawak sebelum ni. So bila dah kerja ni setiap bulan kena pergi Sarawak selama 2 tahun repetitively. So kita dapat rasa makanan baru, tempat baru, orang baru macam mana. Kemudian kita dapat yang bestnya adalah kita dapat explore benda baru dalam bidang drone ni. Walaupun kita beli dari Alibaba ataupun AliExpress, so kita beli, kita pasang sendiri, tapi kita boleh fly, kita boleh set up dia punya elektronik secara autonomous. So benda tu adalah kita mencabar diri kita untuk belajar benda baru. So company pun bagi peluang untuk kita belajar benda baru. Dia pun bos-bos tunjuk ajar macam mana nak set up drone-drone ni. Dan benda yang agak bestnya selalunya kalau kita pergi flykan drone ni tempat orang. Contohnya saya pernah di Sarawak, lepas tu ada fly tu ada budak-budak datang kan. Dia orang benda ni adalah benda baru bagi dia orang. So kita cerita kat dia orang ni benda apa, sedang buat apa. Dia orang macam appreciate dan berminat untuk mengetahui benda ni. So kadang-kadang kita sembang lah. Macam tu lah bagi tahu ni apa benda. Kadang-kadang orang tua pun sama suka tengok. Benda ni, benda macam ajaib lah. Tu salah satu yang bestnya tu. Okay, jadi kita pun dah melepasi hampir pukul 10 jadi mungkin kita ada beberapa soalan-soalan akhir sebelum saya pergi ke soalan akhir. Benarkah saya share skrin kejap Ifat Ya, boleh. Okay, boleh nak Ifat boleh nampak skrin saya? Boleh. Jadi ini screen capture website ni lah. Website EduSpace, website yang terbaru lah. Kalau pergi kat website EduSpace ni, eduspace.com.my, pergi dekat EduSpace Toolbox ni akan dapat ni. Dia ada satu bahagian tu dia tulis pendidikan STEM. Jadi rasa hasrat saya bila buat program kerjaya dalam STEM ni kan, untuk menceritakan 10 fakta mengenai STEM tu lah. Jadi setiap minggu kita akan sebenarnya bukan saya rancang pun nak cakap benda ni, tapi ini satu benda yang betul mengenai STEM kan, apa kerjaya masa depan kan. Jadi nombor satu, STEM lah kependidikan untuk sains, teknologi, kerjaan matematik, betul. Nah itu STEM lah kan, tapi apa yang dah disebut 2 kali mengenai STEM ni adalah STEM merupakan satu gagasan yang menekankan pembelajaran merentas disiplin. Bila nak kata kita minat sains sekarang, bukan masanya lagi dah. Bila kita minat sains, sebenarnya kita kena gabungkan dengan lagi. Kita gabungkan dengan teknologi, dengan matematik, dengan kejuruteraan. Dia dah tak boleh jadi stand alone. Sebab dalam dunia pekerjaan sebenar, dia dah bersatu padu lah. Dia bukan satu benda yang satu-satunya lagi. Dan nombor 3, hari ni kita nampak lah mungkin topik minggu lepas, 2 minggu lepas kita tak apa sangat nampak topik Dr. Amar ni. Untuk minggu ni ialah kita nampak gagasan STEM menekankan keperluan memberikan konteks dunia sebenar kepada topik pembelajaran di sekolah. Itu antara satu kefahaman bila kita kata pendidikan STEM ni bukan setakat kita ajar budak-budak sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, tapi kita nak bagi penekanan bahawa inilah masanya untuk bila kita ajar STEM dekat budak-budak sekolah, dekat anak-anak kita ni, adik-adik saya ni, konteks dunia sebenar. Macam Ifat cerita tu kan, bila kita tengok integration ni, ini konteks dia kan, mungkin belajar tu jauh lebih menarik. Kan? Lebih menarik. Dan
Nombor 4 ni kita tak nampak lagi. Nombor 5 ni insya-Allah mencetuskan dialog tentang perubahan landscape pekerjaan masa hadapan. Ini berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Jadi menceritakan tentang future of jobs. Jobs, kerja-kerja yang tradisional, kerja-kerja pengkeranian, kerja-kerja yang manual bakal ditukar oleh robot. Sekarang kita kena belajar untuk menguasai robot pula untuk kita tidak ketinggalan dalam dunia pekerjaan yang serba berubah ni kan. Jadi itulah apa benda yang saya nak share mengenai kenapa hasrat saya buat program-program live ni. Antara ni lah, kalau ada tuan-tuan dan perempuan nak tengok boleh pergi ke website kami eduspace.com.my, ada Eduspace Toolbox kat atas ni. Boleh baca ke 10-10 fakta mengenai STEM ni, dan ada juga artikel-artikel lain kenapa kita kena buat cerita pasal STEM ni, dan juga ada juga saya tulis pasal macam mana nak menggunakan design thinking dalam kita punya pengajaran. Boleh tengok selepas ni. Okay, minta maaf kerana terlalu lama menceritakan. Jadi mungkin kita punya soalan terakhir untuk Ifat sebelum kita tinggalkan. Ini daripada hati lah daripada hati, mungkin ada tak pesanan kepada adik-adik yang nak study dalam drone-drone ni, ataupun kalau nak tambah kalau ada adik-adik yang tak minat sangat sains ni, apa dia? Boleh nombor 1 pesanan adik-adik untuk study dalam drone ni. Nombor 2 pesanan untuk adik-adik masuk STEM. Silakan Ifat. So kalau kita tengok dari segi sekarang apa yang saya nampak, so budak-budak sekolah rendah, diorang lebih kepada mempunyai propaganda untuk kurang meminati sains tu banyak. So diorang lebih kepada kalau jadi Insta famous, so lebih memberikan duit kepada diri. Tapi bagi saya, kalau duit itu adalah matlamat, so dengan sains juga, dengan STEM juga kita boleh mencapai apa yang kita nak. So STEM ni adalah sebagai base kepada pembangunan negara dasar. So kalau kita tengok KLCC memang tinggi 2 tingkat, tapi yang pentingnya adalah dasarnya, base dia. Begitulah juga teknologi masa hadapan, yang mana STEM ni adalah dasar-dasarnya. Kita tak mahu akan ada gap generation yang mana nanti bidang-bidang ni akan ada gap generation. So kita tak nak benda tu. So nasihat saya, jangan pernah mengabaikan STEM. So minat tu walaupun kadang susah, tapi benda tu kalau kita follow the flow, kita akan boleh dapat. So jangan tengok benda ni kurang ada masa depan dan sebagainya. So jangan jadikan duit sebagai matlamat. Itu untuk secara generalnya. So kalau untuk student-student yang nak masuk dalam bidang drone ni, so kita kena faham drone ni adalah integration dari banyak-banyak bidang. Kita ada mechanical, kita ada elektronik, kita ada elektrik. Tu dan ada 2-3 benda baru, sense fusion, macam mana kita integratekan sensor. So kita ada juga bidang artificial intelligence. Tak pasti dalam bahasa Melayu dia apa. So benda ni adalah integration untuk menjadikan sebuah drone tu drone yang selamat terbang dan bijak menilai satu perkara, mengelak panggil benda yang di hadapan kita boleh elak, semua adalah artificial intelligence. Dan also kalau kita tengok programming, so sekarang adalah dunia digital. So programming ni adalah salah satu option untuk adik-adik kalau nak cebur bidang ni, boleh try programming. Sebab programming sekarang adalah orang panggil boleh di-apply untuk semua benda.
So robotik memang akan gunakan programming, dan even dalam otak kepada drone tersebut itu adalah totally programming. So salah satunya adalah programming dan artificial intelligence. So sekarang yang famous adalah dua benda tu lah, programming dan artificial intelligence. Dan juga benda-benda yang engineering lama seperti control system, mechanical, benda tu adalah penting juga. Sebab itu adalah kalau kita nak design body kepada drone, benda mechanical adalah option yang ada. So kalau kita nak elektronik dan elektrik power system kepada drone tu, itu pun boleh sebagai satu option yang boleh kita pilih untuk meneruskan pengajian di mana-mana universiti yang ditawarkan. Dan benda ni jangan pernah give up. Untuk kalau kita fail, jangan give up. Kita perlu terus berusaha dan jangan patah balik ataupun tukar bidang, sebab benda tu akan merugikan kita juga nanti. Itu dia beberapa benda yang penting yang kita boleh dapat ialah nombor satu, apa-apa bidang pun susah kan. Memang benda ni ada cabarannya, tapi macam mana kita nak tarik minat tu kan. Mungkin kalau macam tanya diri saya mungkin tak berapa minat sangat biologi, tapi saya minat sungguh kimia, betul tiba-tiba boleh minat pula tentang geologi, betul tahu pula pasal remote sensing kan. Jadi sebenarnya kuncinya ialah kalau kita kita nak minat satu benda tu, cari siapa yang jumpa kunci minat tu. Betul. Benda tu tak immediately nampak. Kadang-kadang dia bukan immediately nampak. Kalau nak ikutkan hati kan, memang dah lama dah tinggal sains pasal biologi ni kan. Tapi disebabkan kekuatan minat terhadap kimia tu boleh pula menjadi satu pegangan. Jadi ini satu mesej yang sangat penting lah. Minggu lepas pun Dr. Amar ada sebut juga, cari minat tu sampai jumpa, dan bila kita jumpa minat tu, benda-benda yang lain pun dia akan datang sekali. Mungkin dulu tak pernah nak minat biologi, sekarang minat biologi. Macam dulu saya pernah bertugas di Petroscience kan. Memang tak minat betul lah biologi, betul tiba-tiba pula topik biologi. Tiba-tiba topik biologi, betul nak cerita pula dekat pengunjung macam mana kan. Tapi time tu disebabkan kita buat dalam keadaan suka, tak ada fikir pun biologi ni susah ke, cikgu dia ke nak banyak menghafal, tak ada. Jadi cari kunci minat tu. Jadi nampak ni saya dah mendominasi pula Ifat kan. Dia kalau kita tengok, kita boleh untuk meminati banyak bidang, tapi kalau untuk mencari kerja, kita kena fokus kepada satu benda. Kita boleh suka untuk mancing, kita suka untuk fotografi contohnya, tapi kita kena ada satu benda yang kita kena betul-betul kuat dalam benda tu. Kita perlu fokus. Yang lain adalah sebagai sampingan saja. Betul tu. Ada juga orang yang pernah saya jumpa, dia masih juga bekerja tradisional ya, tapi dia lebih dikenali dalam mempromosi aktiviti falak dekat Malaysia. Dia minat falak tapi dia tak tinggalkan kerja dia yang hakiki. Jadi kadang-kadang benda tu boleh paralel, tapi fokus satu persatu. Jangan risau benda ni. Dunia membesar ni memang penuh cabaran, tapi di sebenarnya cabaran yang menarik. Itu je penutup je. Sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ifat yang sudi yang cerah menderang. Mungkin kita doakan supaya Ifat moga-moga sempurna pengajiannya, boleh tamat dengan mengikut masanya, dan moga-moga murah rezeki, dapat pula sambung PhD pula kan, insya-Allah. Ilmu yang bermanfaat untuk bangsa, kembalilah tolong kami di dekat negara ni kan. Tak apa, saya kembali dah, insya-Allah kita doa matlamatnya.
kita berbakti kepada negara, bangsa dan agama kan. Dia banyak manfaat yang kita dapat hari ni. Dan satu pesanan Ifat yang mungkin tertinggal tadi ya, bila kita nak wujudkan drone, kita nak gunakan drone ni jangan fikir pasal drone saja, dia kena ada ekosistem dia sekali. InsyaAllah kita nampak baru-baru ni ada tengok hantaran orang di Facebook yang penggubal undang-undang pun dia dah sensitif dah mengenai penerbangan drone. InsyaAllah ada manfaat pula dan keuntungannya dari pihak penerbang drone dia. Dah sambung pula lagi kan. Sekali lagi terima kasih. Ya, macam tak mau berhenti pula. Saya punya pesanan satu. Kalau nak tanamkan, sebab saya suka baru-baru ni saya tengok Netflix. Salah satu filem Indonesia. So Habibie dan Ainun. So kalau kita tengok video filem tu, movie tu, kita akan dapat reflect diri kita apapun ke mana pun tahap yang kita capai paling tinggi akan kembali kepada negara kita juga. So movie tu adalah salah satu option yang boleh kita tengok untuk bagi semangat kita untuk belajar dengan lebih okey dan dengan lebih hebat dan memberi semula kepada negara. Sebab saya pun datang sini atas tawaran mara. So guna duit rakyat. So apa pun akan kembali kepada negara juga. InsyaAllah. Tu banyak pesan-pesan ni kita ni. Jadi ucapkan terima kasih lagi sekali ya pada Ifat, kawan lama kerana sudi join kita punya Facebook Live dan kongsi-kongsi sikit. Semoga mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu, mungkin kawan-kawan yang tak apa tahu mengenai drone, hari ni tahu pula, rupanya kita ni gempak mengenai drone Jadi sekali lagi sebelum saya tamatkan, saya nak promotekan sekali lagi website EduSpace kan, macam ada bakar-bakar je tu kan, memang dahsyat lah kan. Jadi kat website EduSpace ni boleh pergi ke bahagian aktiviti, kat situ ada senarai kita punya video-video Facebook Live yang sebelumnya, dan juga pergi ke EduSpace Toolbox, boleh tengok sumber-sumber yang boleh digunakan oleh cikgu-cikgu ke mak ayah yang berminat untuk pembelajaran STEM untuk anak-anak atau anak murid di sekolah. Dan satu lagi saya nak wawarkan mengenai program kotak soalan masih lagi berlangsung. Kotak soalan masih lagi berlangsung walaupun tak ada kita dah kurang menerima soalan, tapi insyaAllah kalau ada soalan boleh ke bit.ly/kotak soalan. K tu besar, S tu besar. Kotak soalan. bit.ly/kotak soalan. Boleh hantarkan soalan-soalan sains yang pelik, yang luar kotak. Boleh hari itu kita cuba jawab kan. Jadi bila ada anak-anak yang minat sains ni, dia suka tanya benda yang pelik-pelik kan. Tapi insyaAllah kita akan jawab, kita raikan soalan-soalan yang pelik itu. InsyaAllah minggu depan sekali lagi, insyaAllah teruskan bersama kami. Ada FB Live yang baru dengan kita punya panel untuk berkongsi yang misteri. InsyaAllah klik dan follow page EduSpace dan share video ini kepada kawan-kawan ke, cikgu ke, kat anak ke, supaya dia orang rasa terinspirasi. InsyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.